di dalam konteks membentuk sistem dua parti, ya, apa yang perlu diwujudkan oleh parti-parti politik di negara kita ialah suatu pasukan pimpinan yang faham kepada percaturan masalah yang dihadapi. Dan saya fikir PAS bagaimana parti-parti lain sekarang ini sedang melalui satu stretch yang sebelum tak pernah dilalui. Jadi ini memerlukan pasukan kepemimpinan, anggota dan mereka yang faham dengan stretch, dengan jalan ini yang tidak pernah lalu sebelum ini, ya. Ataupun dalam konteks sebuah kapal sedang melalui satu lautan yang bergelora. Jadi kalau orang yang mengendalikan kapal tak paham jenis lautnya, jenis gelombangnya, saya fikir kapal ini tak akan selamat. Kapal ini tak akan sampai ke matlamatnya. Jadi saya fikir itu cukup jelas untuk kita menyusun strategi yang betul daripada segi pemenangan hati rakyat. Itu memang mudah bercakap untuk masuk ke daerah dan sebagainya. Tetapi apakah pendekatan, apakah program, apakah ucapan-ucapan kita sesuai dengan apa yang kita katakan? Kita mungkin mengulang-ulang bahwa kita bersama Pakatan Rakyat, tetapi perbuatannya mungkin lain, ya. Ataupun hanya sekadar pengucapan untuk seminar resmi saja, sedangkan apa yang dilakukan programnya, orientasi ahli tak berubah. Ini satu hal yang saya fikir harus diberikan tumbuhan. Yang kedua, saya berpasukkan dari pendekatan yang harus sesuai. Ini memerlukan satu ajakan paradigma yang perlu. Dan sekarang ini dalam keadaan parti sudah mula mencanangkan, ya, PAS untuk semua negara kebajikan ini perlu diuraikan. Jadi saya fikir para parti memerlukan para ideolog, para pemimpin yang dapat menjelaskan apakah sebenarnya konsep-konsep ini. Selain dari itu, kita harus juga mengingati bahawa di Malaysia sudah ada parti Melayu. Jadi kalau parti yang mengatakan partinya Islam itu bercakap macam parti Melayu juga, saya fikir sudah ada satu duplikasi. Dalam hal bisnes, saya fikir payah untuk bisnes seperti ini untuk makmur, untuk menang, ya. Sebab sama dengan orang lain, ya. Dan saya rasa sehingga ini kita sudah tahu setakat mana sokongan yang boleh didapati daripada golongan Melayu. Bukan soal kita nak gadai Islam ke nak wilayah, kita tak timbul pada saya. Saya fikir sekarang ini kita harus tumbuhkan dalam konteks politik ini supaya orang bukan Islam mesra dengan parti ini, tahu kenal parti ini. Kalau sudah itu dapat diyakinkan, itu dapat dicapai. Yang lain itu saya fikir mudah sedikit kita kesadaran. Jadi ini satu hal yang saya fikir memerlukan bengkel yang lain yang mungkin tak dapat ditangani dalam masa yang singkat seperti pada pagi ini. Jadi pada saya isu-isu yang lain seperti soal label pro UMNO itu tak penting. Pada saya itu bukan isu yang penting dan saya tak perlu, dan saya tak nak jawab mengikuti itu, ya. Mungkin dalam keadaan kita bercakap saja sebagai maklum kita tak ada skrip. Tidak ada skrip. Saya pun tak sempat dapat skrip. Jadi bukan yang terlepas, ada yang terlajar dan sebagainya. Jangan ambil serius. Begitu juga. Itu sebab saya tadi katakan ada kawan-kawan yang mengkritik dan membantai. Saya tak kisah. Sebab malu saja dalam keadaan panas, dalam keadaan kelengkabut itu macam-macam boleh keluar. Jadi mengapa kita nak mengambil satu semangat bermaafan dan bersedia mengambil yang baik dan memaafkan yang tak betul dan sebagainya? Memang dia tak betul. Apa yang saya kata ada yang tak betul. Sebab itu pagi tadi, sebab saya sebelum masuk tadi sempat berbual dengan yang berhormat Datuk Haji Arif Tayyib. Saya katakan mudah-mudahan Datuk apa yang saya katakan ini tak betul. Jadi mudah-mudahan insya-Allah. Dan saya lihat, saya mahukan mudah-mudahan musim akan datang Datuk menang di Terengganu dan jadi besar. Jadi saya fikir elok saya tutuplah sebab masa pagi pun sudah menghampiri garisan selamatnya. Saya melihat bahawa parti-parti yang besar, jadi PRU 13 bila-bila masa akan diadakan, ya. Dengan itu saya tak perlulah sebutkan, perlunya ada semacam anjakan perubahan sebelum itu dilakukan, ya. Dengan dalam masa yang sama kita harus menyadari bahawa pilihan raya akan datang corak permainan yang lain. Bukan lagi soal ABU, anything but UMNO, asal bukan UMNO. Jadi tidak mungkin parti akan menang oleh kerana kebencian rakyat kepada UMNO. Dan kemenangan seperti itu bagi saya kemenangan
kenangan yang tidak lama. Sebab itu ada orang macam yang Muhammad Badrul Hisham di Kuala Kelantan malam tadi saya cakap mengenai isu CDTV sekarang, mengenai isu. Jadi memang dalam keadaan PRU 12 tak dapat dielakkan. Tetapi saya kira kalau keadaan yang sama berlaku pada PRU 13, baik pemilihan calon, baik pemilihan isu, saya fikir tidak ada maafnya kalau ini berlaku lagi. Kali pertama tak apa, masalah tak ada calon, tak cukup masa, orang pun tak yakin bila menang. Tapi untuk kali yang akan datang, kalau tidak ada persiapan, tidak ada calon yang sesuai, atau bergaduh dengan calon, itu saja tak dapat dimaafkan. Dan saya fikir kalau itu berlaku, PAS khususnya berdosa kepada rakyat kerana gagal menjadikan dirinya untuk menjadi alternatif kepada rakyat. Saya melihat apa yang berlaku sekarang ini bukan soal kita taksub atau pakam, tidak. Sebab pada saya tidak ada jalan lain untuk membetulkan perjalanan negara selain daripada meletakkan orang lain in the driving seat. Kalau pemandu ini juga yang kita ada, dia akan beritahu kita ke mana nanti. Bukan kita yang beritahu kita nak ke mana. Ya, ini harus kita, bukan soal titik bunyi yang bincang dalam blog-blog itu yang malam yang setengahnya telah pun mengganggu sebahagian dari pimpinan kita. Jadi yang Bapak Datuk Pengerusi setakat ini cukup dahulu. Mungkin nanti kalau ada hal-hal lain kita boleh bangkitkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.